Oh, lupa nak share dulu. Oh, ni macam ni. Majlis kelima. Majlis 5 Hidayah Al-Hidayah. Okey, beres. Okey. Pulak tiba-tiba. Habis. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي حق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah. Wa amma burhanu wujubi ittisafihi ay ittisafillahi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati فلأنه أي فهو ظاهر لأنه لو انتفى شيء منها أي من الصفات لما وجد شيء من الحوادث. Dan adapun dalil wajib bersifat Allah Ta'ala dengan kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat, maka iaitu zahir ia, kerana bahawasanya jikalau ternafi sesuatu daripadanya, daripada 4 sifat tersebut, niscaya tiada diperoleh suatu daripada segala yang baharu, yakni makhluk. Kalau ternafi salah satu, kerana 4 sifat ni ialah sifat yang muftaqirun ilaihi kullu ma siwahu, sifat yang mana selain Allah Ta'ala berhajat kepada dia. Dengan makna kalau tidak ada 4 sifat ini, maka niscaya tidak akan ada makhluk. Salah satu saja kalau tak ada, tak akan ada makhluk. Contohnya kalau Allah Ta'ala ada iradat, ada ilmu, ada hayat, tiba-tiba tak ada kudrat, bahkan lemah, itu mustahil nak ada makhluk. Ataupun dia ada kudrat tapi tak ada iradat, itu pun mustahil untuk ada makhluk. Ataupun ada kudrat, ada iradat tapi tak ada ilmu tentang makhluk, itu pun mustahil. Artinya, ini syarih, maknanya telah terdahulu memberi bekas kudrat Allah Ta'ala. Yang ini telah terdahulu oleh sebutnya bahawa memberi bekas kudrat Allah Ta'ala
terhenti ia memberi bekas kudrat Allah itu pada akal atas iradat Allah. Ini dari sudut tertib akli. Dari sudut tertib akalnya, kudrat itu berhajat kepada Allah iradat baru terjadi. Adapun pada hakikatnya dia tidak ada tertib sedemikian. Hakikatnya semua azali belakalah. Cuma ni dari sudut tertib akal untuk kita fikir bagaimana kudrat itu berfungsi, iaitu dengan selepas dia itu berkehendak dengan sifat perkehendak dia. Maka kata musannif, dan bahawasanya sya'an iradat Allah Ta'ala itu pula terhenti, yakni terhenti ia iradat Allah memberi bekas atas ilmu. Terhenti memberi bekas, yakni terhenti memberi bekas oleh iradat Allah atas ilmu. Mana kalau iradat Allah Ta'ala nak kehendak, pasti terlebih dahulu ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, macam mana nak kehendak? Macam kita kata, kalau seorang tu tak tahu Milo Ais, dia tak akan tahu, dia tidak akan kehendak untuk nak buat Milo Ais. Apatah lagi nak buat Milo Ais dengan kudrat dia, sebab dia tidak tahu. Kerana bahawasanya sya'an, iradat itu, iradat Allah, mengkosakkan kepada menentukan mungkin. Tujuan dia ialah untuk mentaksiskan, mengkhususkan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya atas barang. Jadi barang ada tiada, itu umum. Allah pun khususkan, ada. Besar, panjang, pendek, kecil, itu umum, boleh belaka. Cuma Allah Ta'ala khususkan kepada besar dan pendek. Contohnya. Dan qasad itu, qasad kepada menentukan mungkin, disyaratkan, yakni disyaratkan akan qasad itu dengan ilmu, yakni dengan bersifatnya Allah, dengan sifat ilmu baru jadi. Dan bersifat kudrat dan iradat itu, tiap-tiap satu daripada kudrat dan iradat, terhenti ia tiap-tiap satu atas bersifat dengan hayat. Bukan setakat kudrat iradat, bahkan ilmu hayat pun samalah. Bahkan seluruh sifat ma'ani seperti mana yang telah kita bahas. Kerana hayat itu syarat pada sekalian sifat ma'ani, yakni pada tertib akal. Bukan syarat pada hakikat waqi', tapi syarat pada tertib akal sahaja. Dan diperoleh masyrut, iaitu diperoleh benda yang disyaratkan itu dengan ketiadaan syaratnya masyrut, itu mustahil. Contohnya nak ada kudrat iradat, tiba-tiba tak ada hayat, tak boleh. Hayat tu ibarat syarat, selain daripada sifat hayat diibaratkan sebagai masyrut, benda yang disyaratkan. Jadi kalau benda yang disyaratkan itu kita sabitkan, tiba-tiba syarat tak ada, tak boleh. Kita dah kata dan pada malam semalam kita baca syarat itu ialah kalau ada syarat ada masyrut. Kalau ternafi syarat, ternafi masyrut. Tapi kalau ada syarat, tak semestinya ada masyrut atau tiada. Jadi kalau dia tak ada, kalau syarat tak ada, ternafi masyrut. Hayat tak ada, ternafi selain daripada sifat hayat yang sifat ma'ani itu. Maka tiap-tiap diperoleh sesuatu yang baharu. Barang baharu ada ia. Maka tiap-tiap diperoleh sesuatu yang baharu. Barang baharu ada ia baharu. Terhenti atas bersifat dengan yang membaharukan yang baharu. Dengan segala sifat ini, segala sifat kudrat iradat ilmu hayat. Maka tiap-tiap diperoleh sesuatu yang baharu, barang yang baharu. Tiap-tiap diperoleh, yakni dijadikan sesuatu yang baharu. Barang baharu ada ia barang. Setiap benda yang baharu, yang mana baharunya itu, setiap benda yang baharu, yang mana baharunya benda tersebut terhenti, yakni berhajat ia benda yang baharu beratas bersifat, yakni bersifatnya Allah, atas bersifat ini bersifatnya orang yang baharukannya. Terhenti, yakni berhajatnya sesuatu yang baharu tadi atas bersifat dengan yang membaharukan yang baharu tadi dengan segala sifat ini. Segala sifat mana? Kudrat iradat ilmu hayat. Tu dia panggil sebagai sifat muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana jikalau nafi suatu daripada empat sifat tersebut, niscaya tiada diperoleh suatu daripada yang baharu, noktah. Dan iaitu tiada diperoleh suatu daripada yang baharu tu,
menyalahi, yakni menyalahi akan dia akan suatu dari akan dia akan diperoleh, akan dia akan tiada diperoleh suatu daripada yang baharu tu oleh pendapat yang lima. Kita kata batil dengan musyahadah. Ini dikata batil dengan al-hawasul khamsah yang zahirah. Al-hawas itu ada dua, ada yang zahir, ada yang batin. Yang diiktibarkan oleh syarak al-hawasul khamsah al-zahirah. Khamsah yang lima. Panca indera lima yang zahir, iaitu pekecak dan sebagainya itu. Kemudian kerana bahawasanya jikalau nafi kudrat. Kerana jika bahawasanya sya'an, jikalau nafi kudrat, niscaya lemah ia Allah. Dan jika lemah, maka tiada dapat serta lemah tu memberi bekas. Itu takdir kalau Allah Ta'ala lemah. Jadi bila lemah tak dapat beri bekas. Contoh kita ni. Kita ni ada kudrat. Tapi kudrat kita ni tidak seperti kudrat Tuhan. Kita ibarat seperti makna lemah. Kita ada kudrat, tapi kudrat kita membawa makna lemah. Nisbah pada Tuhan. Kerana kita punya kudrat tidak memberi bekas. Hanya usaha ikhtiar. Dan jikalau nafi iradat, niscaya nafilah kudrat. Yang ni nafilah oleh iradat itu akan kudrat. Kalau ternafi iradat, ternafi kudrat. Sebab kudrat terhenti atas iradat. Kalau iradat pun kita nafi, maka niscaya kudrat pun kita nafi. Dan jikalau nafi ilmu, niscaya nafilah keduanya, kudrat dan iradat. Petah lagi. Sebab iradat dengan kudrat Allah terhenti atas ilmu. Artinya, yakni maknanya, kudrat dan iradat, arti keduanya. Itu. Artinya keduanya tu, apa keduanya? Yakni kudrat dan iradat. Noktah. Dan jikalau nafi hayat, niscaya nafilah sekalian sifat. Nafilah sekaliannya tu kena pada barang depan tu. Nafilah sekalian barang yang telah terdahulu daripada terhenti setengah barang atas setengahnya barang yang lain. Iaitu apa? Kudrat terhenti atas iradat. Iradat terhenti atas ilmu. Kudrat, iradat, ilmu terhenti atas hayat. Tu. Jadi bila ternafi iradat, ternafi hayat, maka nafilah sekalian sifat yang terdahulu. Sama ada kudrat, iradat ataupun ilmu. Itu dia panggil dalil Allah Ta'ala wajib bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu hayat dia sekali kan. Wallahu a'lam. Kemudian dalil yang seterusnya, dalil yang terakhir pada sifat ma'ani. Wa amma wujubus sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami. Ataf belaka kepada as-sam'i. Maka dia kata wal basari wal kalami fal kitabu was sunnatu wal ijma'u wa aidan law lam yattasif biha ay law lam yattasifillahu biha ay bihadhihi thalathati lazima ay yattasifa ay yattasifa Allahu bi adadiha bi adadi thalathah wa hiya ay wa addaduha naqaisu. Wan naqsu alaihi ta'ala ala Allah ta'ala muhalun. Dan adapun dalil wajib sama, wajib bersifat dengan sifat pendengar bagi Allah Ta'ala, dan basar iaitu sifat pelihat, dan kalam yakni sifat perkata, maka Quran yakni maka bermula dalil itu ialah Quran dan hadis dan ijma' sekalian ulama yang mujtahidin, iaitu sekalian ulama yang tarah ilmu dia tarah mujtahid, bukannya orang biasa. Jadi tidak tinggal juga ijma' ulama. Ijma' ulama kata sama basar kalam tu sabit, seperti mana hadis dan Quran sebut. Dan demikian lagi pula, jikalau tiada bersifat dengan dia dengan tiga tu, niscaya lazimlah ia Allah bersifat dengan segala lawannya, lawan bagi tiga, iaitu tuli, bisu, buta. Dan iaitu bersifatnya dengan segala lawannya, iaitu buta, tuli dan bisu tu ialah kekurangan. Dan kekurangan yakni dan bermula kekurangan atas Allah Ta'ala itu khabarnya mustahil, yakni mustahil pada akal. Jadi dia tidak berdalilkan dengan dalil alam, kerana dalil alam dalam tiga sifat ni lemah. Jadi dia guna dalil sam'i wa huwa as-sami'ul basir wa kallamallahu Musa taklima
Walaupun begitu, dia guna juga dalil akal, tapi dalil akal dalam bab 3 sifat ni lemah sikit. Sebab tidak ada kaitan dengan alam. Kalau Allah Ta'ala buta, boleh tak dia buat suatu alam? Boleh je. Boleh tak dia buat suatu alam kalau dia tuli? Boleh. Macam orang tuli, orang buta. Boleh buat tak suatu benda? Makan nasi ke? Buat nasi ke? Boleh? Boleh. Ini tak ada kaitan sangat dengan alam. Maka dia buat dalil, dia kut sini dalil dia. Iaitu kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan 3 sifat ni, maka Allah Ta'ala bersifat dengan sebaliknya. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan sebaliknya, Allah Ta'ala kurang. Kurang tu mustahil. Maka Allah Ta'ala mustahil bersifat dengan 3 sifat ni yang lawan dia. Maka Allah Ta'ala wajib bersifat sama basar kalam. Dia hurai ukur akal gitu. Dalil akal segitu. Kemudian kata musannif rahimahullah, bermula murad, yakni perkara ini kehendaki dengan kitab itu Quran yang mulia. Quran yang mulia, Quran lah kitab ni. bukannya Injil, Zabur dan Suhuf, bukan. Seperti firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Arti firman Allah, yakni bermula Allah Ta'ala yang mendengar lagi yang melihat. Sini dalil Mu'tazilah yang mengatakan kita ni Ahlus Sunnah menggunakan dalil ini sebagai sabitnya sifat ma'ani. Sedangkan as-sami' al-basir bukan menunjukkan sama' basar, tapi menunjukkan maha melihat, maha mendengar. Itu hujah Mu'tazilah. Hujah Ahlus Sunnah pula mengatakan, wa huwa as-sami' al-basir, kita rujuk ahli bahasa. Ahli bahasa mengatakan seseorang itu tidak dikatakan sami', melainkan ada as-sam'u. Seseorang tidak dikatakan basir, melainkan dia ada al-basar. Seseorang tidak dikatakan alim, melainkan ada pengetahuan. Jadi kita tidak akan kata seorang itu melihat, melainkan dia ada sifat melihat. Itu kita menggunakan dalil bahasa Arab. Itu dalam Syarqawi. Kata dia, dan lagi pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Arti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawasa aku serta kedua kamu terlebih mendengar dan terlebih melihat. Tapi ada kritik sikit nombor 1. Katanya kata mu'alif terlebih mendengar dan terlebih melihat. Yang betulnya aku dengar dan aku lihat. Kerana asma'u wa ara itu 2 fi'il mudhari', bukan isim tafdhil. Jadi dia kata ara ni mana terlebih mendengar melihat. Bukan dia nak kata fi'il mudhari', bukan. Bukan dia kata isim tafdhil, tapi nak kata sini fi'il mudhari'. Aku yakni Allah mendengar dan aku yakni Allah melihat. Itu. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kallama Allahu Musa taklima. Arti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata Allah Ta'ala akan Nabi Musa alaihi salam sempurna perkataan, yakni akan sebagai perkataan yang sempurna. Kalau ikut terjemahan lain, wa kallama Allahu Musa taklima, berkata-kata Allah Ta'ala akan sebagai berkata-kata sungguh. Taklima tu maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq tu untuk litaukid. Untuk litaukidil fi'li, untuk mentaukidkan perbuatan Allah bercakap dengan Nabi Musa. Makna Allah Ta'ala bercakap sungguh. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Arti firman Allah Ta'ala bahawasanya aku pilih akan engkau, ya Musa, atas sekalian manusia dengan risalahku, utusanku, dan dengan kalamku. Kalam. Ada sifat berkata. Tu jelas tu bikalami. Arti apa? Dan murad, yakni perkara dikehendaki dengan sunnah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah dari sudut bahasa ialah satu perjalanan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam atas suatu kaum, maka mendapat ia Nabi akan mereka itu kaum mencari air dan menyeru mereka itu kaum akan Allah Ta'ala dengan nyaring, yakni hal keadaan dengan suara yang kuat. Nyaring suara. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka itu kaum, irba'u. Irba'u alif hamzah tu tak ada. Hamzah dia bukan hamzah qata'. Dia hamzah biasa, hamzah wasal. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala a'ma ay wala tad'una a'ma wala abkama ay wala tad'una abkam wala ghaiban ay wala tad'una ghaiban
wa innama tad'una minhu wa innama tad'una man huwa sami'un basirun mutakallimun wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, yakni rahmat Tuhan bersama mereka. Bukannya Allah Taala zat dia bersama mereka tak. Rahmat Tuhan yang bersama mereka, bukan nak menunjukkan Allah Taala bertempat ataupun bersama dengan mereka pada jihad tertentu. Artinya tegahkan oleh kamu atas diri kamu, maka bahawasanya sya'an kamu tiada kamu serukan yang tuli, yakni tiada kamu serukan Tuhan yang tuli, dan tiada, yakni tiada kamu serukan Tuhan yang buta, dan tiada, yakni tiada kamu serukan Tuhan yang kelu, dan tiada, yakni tiada kamu serukan Tuhan yang gaib, Tuhan yang tiada. Dan hanya sahaja yang kamu serukan itu Tuhan yang mendengar, lagi yang melihat, lagi berkata-kata, dan iaitu Allah Ta'ala serta kamu barang di mana adamu. Artinya, apa makna menyertai itu? Mengetahui Allah akan kamu barang di mana ada kamu. Makna ilmu Tuhan yang tahu, bukannya dia bersama mereka. Makna ilmu Tuhan itu takwil tu. Takwil kata apa? Dia kata wa huwa ma'akum aynama kuntum, bukan bermakna zat Tuhan bersama mereka, tapi ilmu Allah, dengan mana Allah Taala mengetahui segala gerak-geri mereka di mana sahaja mereka berada. Dan murad perkara ini kehendaki dengan ijma' itu, iaitu perkara ini kehendaki dengan ijma' ialah muafakat sekalian ulama yang mujtahidin atas bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan dengan sami' dan basir dan mutakallim. Sami' tu iaitu gini, disifatkan dengan sama' dan basar dan kalam. Sebab sami', basir dan mutakallim bukan sifat, tapi itu zatun muttasifun bis sifah. Mana kita ni suka guna isim fa'il untuk jadikan sifat. Sebenarnya itu bukan sifat, tu zat, nama satu zat yang bersifat dengan dia. Sami' tu zatun muttasifun bi sifatis sam'i, bukannya pendengar tu sendiri. Basirun tu zatun muttasifun bi sifatil basar, bukan basar tu sendiri. Mutakallimun zatun muttasifun bi sifatil kalam, bukan kalam tu sendiri. Dan dinamai dalil ini dalil naqli. Yang disebut ni kerana yang empunya karangan iaitu Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi mendatangkan pada sifat yang tiga ini, tiga mana? Sifat basar, kalam dan juga sama, dengan dua dalil. Satunya dalil naqli, seperti telah terdahulu, yakni terdahulu oleh sebutnya. Dan kedua, yakni kedua daripada dua dalil, dalil aqli, iaitu dalil aqli, jikalau tiada ada Allah Ta'ala bersifat dengan sami', sekali lagi, yakni bersifat dengan sama, dan basir, yakni basar, dan mutakallim, yakni kalam. Kalau sami', basir, mutakallim itu zatun muttasifun bi sifatiha. Niscaya adalah ia Allah bersifat dengan lawannya, lawan bagi sama' basar kalam. Iaitu lawan bagi sama' basar kalam ialah yang tuli dan yang buta. Yang tu la'alla sawat tak payahlah. Sebab dia lawan bagi sifat, iaitu sifat tuli, sifat buta, sifat kelu. Lawan bagi sifat sama', sifat basar, sifat kalam. Jadi kita sedang membahas Allah bersifat dengan sifat, bukan Allah bersifat dengan nama sifat. Jadi sami', basir dengan mutakallim ialah nama bagi sifat, nama bagi Allah Ta'ala bersifat sedemikian. Itu namanya sami', basir, mutakallim. Tapi sekarang bukan nak bahas nama, tapi nak bahas sifat tu sendiri. Dan kelu, lawannya, okay. Dan yang demikian itu, demikian Allah Ta'ala bersifat dengan tuli, buta dan kelu, kekurangan, noktah. Dan kekurangan, yakni bermula kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil, yakni mustahil pada akal. Kenapa mustahil? Illah bagi kata mustahil, kerana berkehendak ia Allah kepada yang menyempurnakan dia, menyempurnakan Allah, yakni oleh seseorang. Dan demikian itu, demikian menyempurnakan Allah Ta'ala, berhajat kepada menyempurnakan Allah Ta'ala itu melazimkan baharunya Allah. Kerana bila Allah Ta'ala berhajat perbaharukan dia, mana Allah Ta'ala tidak qadim, niscaya lazim baharu.
bila baharu, dan iaitu baharunya Allah mustahil. Noktah. Habis. Tu dalil kaunuhu lah. Dalil sama basar kalam. Ada dua, dalil aqli, dalil naqli. Dalil naqli diutamakan daripada dalil aqli kerana dalil aqli pada tiga sifat ni lemah. Sebab apa? Sebab tidak kaitan dengan alam. Macam sifat sama kudrat, iradat, ilmu, hayat, tu dia ada kaitan dengan alam. Jadi dalil aqli dia lebih kuat di situ. Adapun dalil sama basar kalam, dia guna dalil aqli pun, dalil aqli dia lemah. Kerana hanya berkaitan dengan kurang tak kurang je. Allah Ta'ala kalau tak bersifat dengan tiga ni, maka Allah Ta'ala kurang. Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Bila bersifat dengan lawannya, mana Allah ada kurang. Kurang tu mustahil. Dia begitu ya. Habis. Kemudian, dalil bagi sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati au tarkuha au tarkiha tarki al-mumkinat. Jaizan jaiz. Itu khabar kaun. في حقه أي في حق الله تعالى فلأنه أي فظاهر لأنه لو وجب على الله تعالى شيء منها أي من الممكنات عقلا أو استحال عقلا لانقلب الممكن واجبا أو مستحيلا وذلك انقلاب الممكن واجبا ومستحيلا la yu'qalu ay la yu'qalu dhalika. Dan adapun dalil keadaan Allah Ta'ala menjadikan sekalian mungkin atau meninggalkan mungkin itu. Meninggalkan makna tidak buat, jadikan makna menciptalah. Harus bagi zat Allah Ta'ala, yakni harus ini selagi mana tidak bertakluk dengan iradat dan ilmu Allah, baru harus. Kalau sudah bertakluk dan berkait dengan iradat dengan ilmu Allah, maka jadi wajib aridhi. Jadi harus, asalnya harus cipta alam, tak cipta alam. Tiba-tiba Allah kehendak sejak azali dan Allah tahu kata alam ni wujud, maka mesti berlaku. Wajib dia itu wajib aridhi. Maka kerana bahawasanya jikalau wajib atas Allah sesuatu daripada menjadikan sekalian mungkin atau meninggalkan mungkin pada akal, atau mustahil atas Allah sesuatu daripada menjadikan sekalian mungkin atau meninggalkan mungkin pada akal, niscaya bertukar mungkin itu sama ada wajib atau mustahil. Dia panggil muqabalatul haqa'iq, terbalik hakikat. Jadi mustahil lah. Dan yang demikian terbaliknya, bertukarnya mungkin kepada wajib dan mustahil, tiada menerima akan tertukarnya mungkin kepada wajib dan mustahil itu oleh akal. Tak boleh. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula makna mungkin itu, iaitu makna mungkin ialah yakni perkara-perkara yang harus pada akal wujudnya barang, dan juga adam, yakni tiadanya mungkin. Tu balik mungkin boleh. Balik pada yang yakni perkara yang harus pada akal wujudnya yang, dan adamnya yang. Wujud makna sungguh, adam makna tidak. Kita pakai hak umum. Harus pada akal wujudnya, yakni sungguhnya, atau adamnya, yakni tidaknya. Tiada berat bagi salah suatu daripada keduanya, wujud dan juga adam, atas taulannya salah satu daripada keduanya. Jadi salah satu daripada keduanya, andai kata kita kata wujud, atas taulan bagi wujud, apa dia? Adam lah. Kalau kita kata bagi salah suatu daripada keduanya itu adam, atas taulan adam, iaitu wujud lah. Itu. Maka jikalau wajib atas Allah Ta'ala sesuatu daripada mungkin, niscaya memberi pahala bagi orang yang berbuat taat pada akal. Maka jikalau wajib atas Allah Ta'ala sesuatu daripada mungkin, seperti memberi pahala bagi orang yang berbuat taat pada akal, ataupun mustahil bagi hak Allah Ta'ala seperti kufur dan maksiat pada akal. Gitu ya? Mana jawab? Ya.
kufur tadi jikalau wajib atas Allah Ta'ala sesuatu daripada mungkin. Contoh dia mungkin tu seperti memberi pahala bagi orang yang berbuat taat pada akal, atau mustahil bagi hak Allah Ta'ala. Contoh dia seperti kufur dan maksiat pada akal. Artinya mengkufurkan orang yang kafir dan menyiksa orang yang asi. Itu maksud artinya, arti mustahil bagi hak Allah Ta'ala seperti kufur dan maksiat tu. Maksud dia apa? Iaitu mengkufurkan orang yang kafir dan menyiksakan orang yang asi. Menyiksakan orang yang asi. Wajib atas Allah Ta'ala suatu yang mungkin seperti memberi pahala bagi orang yang berbuat taat pada akal. Atau mustahil bagi Allah Ta'ala, atau mustahil bagi Allah seperti kufur dan maksiat pada akal. Jikalau wajib atas Allah Ta'ala sesuatu daripada mungkin seperti memberi pahala bagi orang yang berbuat taat pada akal, ataupun mustahil bagi hak ataupun mustahil bagi hak Allah Ta'ala seperti kufur dan maksiat pada akal. Artinya mengkufurkan orang yang kafir dan menyiksakan orang yang asi. Saya betul-betul mungkin itu wajib kerana makna wajib itu orang yang tidak dapat pada akal ketiadaannya, atau betulkan mungkin itu mustahil makna mustahil itu orang yang tidak dapat pada akal adanya. Jikalau wajib atas Allah Ta'ala suatu daripada mungkin seperti beri pahala, itu contoh mungkin. Mustahil bagi hak Allah Ta'ala seperti kufur dan maksiat. Apa mustahil pula? Artinya mengkufurkan orang yang kafir dan menyiksakan orang yang asi. Oh ni. Oh dia hazah banyak ni. Tu tak faham. Gini Maka jikalau wajib atas Allah Ta'ala sesuatu daripada mungkin. Mana contoh dia? Seperti memberi pahala bagi orang yang berbuat taat. Jadi beri pahala pada orang taat tu harus. Tiba-tiba kita kata wajib atas Allah Ta'ala buat begitu. Satu. Atau mustahil bagi hak Allah Ta'ala. Yakni mustahil bagi hak Allah Ta'ala akan sesuatu daripada mungkin. Seperti kufur dan maksiat pada akal. Artinya mengkufurkan orang yang kafir dan menyiksakan orang yang asi. Hak tu pun harus juga kita kata mustahil. Gitu. Atau mustahil bagi hak Allah Ta'ala seperti yakni mustahil bagi hak Allah Ta'ala akan suatu daripada mungkin seperti kufur dan maksiat. Kufur dan maksiat tu itu harus bagi Allah Ta'ala. Boleh seorang tu Allah Ta'ala tak kufur, boleh seorang tu Allah Ta'ala tak maksiat. Tapi dia kata mustahil. Mana contoh dia? Seperti mana hilang? Seperti mana tadi? Seperti memberi seperti artinya ialah mengkufurkan orang yang kafir dan menyiksakan orang yang asi. Hak tu harus. Allah Ta'ala mengkufurkan orang yang kafir harus tak? Harus. Menyiksakan orang yang asi harus. Tapi tiba-tiba dia kata mustahil. Benda tu harus berlaku, tiba-tiba dia kata mustahil. Maka jawab dia mana dia? Hilang. Niscaya bertukar-tukar mungkin itu. Mana mungkin tu? Iaitu mungkin dari sudut beri pahala bagi orang yang berbuat taat dan mengkufurkan orang yang kafir dan menyiksakan orang yang asi kepada wajib. Hari wajib ini nisbah kepada nisbah kepada beri pahala bagi orang yang berbuat taat. Dia kata wajib, padahal tu harusnya. Kerana makna wajib itu barang yang tiada dapat pada akal ketiadaannya, yakni tidaknya suatu. Itu mustahil. Mana tu? Kerana makna wajib itu barang yang tiada dapat pada akal ketiadaannya. Satu. Atau bertukar mungkin itu mustahil. Makna mustahil itu barang yang tiada dapat pada akal adanya, yakni sungguhnya barang.
Dan yang demikian bertukar-tukar mungkin kepada wajib dan mustahil, itu mustahil. Kerana bahawasanya tukar mungkin kepada wajib dan mustahil menukarkan hakikat, yakni hakikat harus. Jadi dia kata beri pahala pada orang yang taat itu, dia kata wajib, sedangkan itu harus. Begitu juga dia kata mustahil Allah Ta'ala mengkufurkan orang kafir dan menyiksa orang yang asi, sedangkan itu harus. Jadi kalau dia kata benda itu wajib dan juga mustahil, sedangkan benda itu harus, maka sudah tertukar hakikat. Situ. Kenapa? Adapun memberi pahala Allah Ta'ala itu bagi orang yang berbuat taat pada syarak, maka iaitu memberi pahala Allah pada orang berbuat taat pada syarak tu wajib, dia panggil wajib aridhi. Pada akal zatinya itu harus. Allah Ta'ala boleh memberi pahala pada orang taat, boleh tidak beri pahala. Tapi dari sudut syarak, yakni bila tilik pada dalil Quran dan dalil hadis, dia itu wajib aridhi atau wajib aridhi atau aridhi. Kerana sudah dijanjikannya Allah dengan kebajikan, yakni kebajikan dari sudut memberi pahala bagi orang yang berbuat taat. Dan menyalahi janji yang kebaikan itu kekurangan, yakni kekurangan pada Allah. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Sebab itu kita kata boleh Allah Ta'ala tidak beri pahala kepada orang buat taat, tapi tak berlaku. Kerana yang berlakunya ialah dapat juga, kerana sudah sabit dalam Al-Quran. Sudah sabit dalam hadis, Allah Ta'ala akan membalas orang yang baik itu dengan kebaikan. Dan adapun menyiksa Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat maksiat pada syarak, maka iaitu harus pula. Dia sama macam akal. Sebab apa? Kerana menyalahi janji yang kejahatan itu kelebihan, dan kelebihan bagi Allah Ta'ala itu dituntut. Allah Ta'ala janji dalam Quran bahawasanya orang yang asi akan disiksa. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, tak payah siksa, aku ampun. Boleh tak? Boleh. Itu satu kelebihan. Itu harus pada syarak. Harus pada syarak, harus pada akal. Tidak beri pahala kepada orang yang buat taat, itu harus pada akal, wajib pada syarak. Memberikan pahala kepada orang yang berbuat taat, itu harus pada akal, wajib pada syarak. Wajib apa? Wajib aridhi. Sebab sudah dijanjikan dalam Quran. Menyiksakan orang yang asi, itu harus pada akal, di sebuah syarak pun harus juga. Sebab kalau Allah Ta'ala nak siksa, itu menurut keadilan dia. Tapi kalau Allah Ta'ala nak ampun, tidak siksa, itu kelebihan. Dan kelebihan itu dituntut pada Allah Ta'ala. Itu yang kita nak. Maka nyatalah bagimu bahawasanya Allah Ta'ala memberi pahala bagi orang yang berbuat taat itu harus pada akal. Harus ya. Tapi wajib pada syarak. Ni dia panggil wajib aridhi atau wajib aradhi. Dan menyiksa bagi orang yang berbuat maksiat itu harus pada akal dan pada syarak, dua-dua. Dengan makna kalau Allah Ta'ala ampun, itu min fadlillah, itu lebih baik. Dan itu disembah pada Allah lebih baik dan lebih bagus, kerana itu menunjukkan kelebihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sudut rahmat dia. Noktah syahdan, bahwasanya mungkin itu bersamaan wujudnya mungkin, dan adamnya, tiadanya mungkin. Tetapi jikalau sudah dita'aluk kudrat Allah Ta'ala pada menjadikan mungkin, maka iaitu mungkin tu jadi wajib jadinya kudrat. Biasanya dia ta'aluk dengan ilmu dan iradat, dia ta'aluk kudrat pula. Biasanya dia akan kaitkan bila ta'aluk ilmu dan iradat Tuhan terhadap suatu mungkin, maka mungkin itu wajib ada. Ataupun ta'aluk suatu mungkin oleh ilmu Allah dan kehendak Tuhan bahawasanya dia tak wujud, maka wajib tak wujud. Mustahil pula wujud. Tapi mustahil wajib ni aridhi lah, bukan aqli zati, tapi aqli aridhi. Dan jikalau tiada wajib jadinya mungkin, niscaya lazimlah ia Allah lemah. Allah Ta'ala dah ta'aluk kudrat dah untuk salihin qali, untuk buat dia contohnya. Ataupun bertakluk dengan ilmu Allah Ta'ala dengan iradat Allah untuk buat dia, tiba-tiba tak jadi. Itu dia panggil lemah pula. Dan lemah atas Allah, yakni dan bermula lemah atas Allah Ta'ala pada menjadikan itu mustahil, seperti barang yang telah terdahulu bicaranya barang. Nokta wallahu al-muwaffiqu a'lam, dan bermula Allah Ta'ala yang memberi taufik itu maha mengetahui. Habis dah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuklah sifat anbiya.
alaihimus salatu wassalam. Nah, relax sekejap. Kena Tuhan. Ui. Oh, kena Tuhan. Kena Tuhan ni. Ha? Ada soalan? Online? Oh, semua teruk ni. Tak kuliah ke ni? Semua teruk kan? Ada soalan, boleh buat soalan. Oi. Allahumma salli ala Muhammad. Hujan ni. Sau itu. Tak ada soalan. Burung. Burung. Burung balik. Ah? Burung. Burung tu kan dia buat sarang, jual. Ya. Apa? Ada tanya? Ha, lupa. Apa dia? Soalan? Ha? Oi, faham dah? Ma'rifatullah. Oi, mah dia mau. Jaga tak ada soalan. Soalan sikit. Ha, ada. Ha, sebab ada macam soalan tau. Mustahil tak ada soalan, mustahil pada akal. Ha? Ha. Syarat pada syarat. Oh, apa? Oh, dia buka langkah tu bahaya. Ha? Kita atas sutuh malam ni. Malam ni kalau petang ni. Macam nak hujan ni. Kok tadi tu ya Azhar ni banyak ni. Ha? Ya Azhar ayat Arab. Ambil balik. Ah, mana yang Jawi tu? Ha. Mustahil tu. Ha. Ambil balik hak wajib lah. Ha? Hak Arab. Tak lah, Melayu lah. Ya, kata ya Azhar. Apa yang hak Arab? Ada hak ayat tadi, hak mustahil. Ha, dia bagi contoh ya. Bagi contoh orang Jawi lah tu. Oh. Kalau mustahil tu tak faham pun dia mustahil tu. Tu takdir balik. Ambil hak wajib tu. Mana dah? Bagi orang yang batal. Hak kufur je. Kufur orang yang Tak ada. Kau suat apa? 22. dia perlu kan. Tengok. Ha, tu dia kata, atau mustahil bagi hak Allah Ta'ala seperti kufur dan maksiat. Kalau kata Zuhair gitu, benda mustahil kufur maksiat. Bukan benda mustahil. Nak kata, atau mustahil bagi hak Allah Ta'ala akan sesuatu daripada mungkin seperti kufur dan maksiat. Ha, itu. Kufur dan maksiat tu harus, bukan mustahil. Tapi kalau kita kata mustahil, muqabilul haqa'iq. Ha, itu lah. Macam kena khabar ni mustahil lah. Dia ni boleh kufur gitu. Ha? Mustahil. Hak orang buat taat ni kufur. Gitu. Betul ni. Bukan. Itu lihat tadi. Bukan. Dia kata benda mungkin. Mana contoh kufur dengan maksiat. Contohnya ialah mengkufurkan orang kafir dan mengkufurkan orang kafir. Apa tu lagi? Ha? Menyiksa orang yang asi. Itu mungkin. Lepas tu kita kata mustahil. Boleh tak? Tak boleh lah. Sebab itu muqabilul haqa'iq. Menyiksa orang yang asi harus. Mengkufurkan orang kafir harus juga. Memberikan pahala pada orang taat harus juga. Kalau kata memberikan pahala pada orang taat itu wajib, muqabilul haqa'iq.
mengatakan mustahil Allah Ta'ala itu mengkufurkan orang kufur ataupun menyiksakan orang asi, kalau kita kata mustahil, muqabilul haqaiq juga. Dia macam membebang, seolah macam membebangkan Allah Ta'ala. Dia mewajibkan benda yang tak wajib. Mustahilkan benda Jadi benda terbalik lah. Patutnya harus jadi wajib. Mustahilkan benda yang Mustahilkan benda yang harus. Mustahilkan benda yang harus. Dan mewajibkan benda yang wajib. Muqabilul haqaiq. Mewajibkan benda yang harus lah. Mewajibkan dan memustahilkan benda yang harus. Itu mustahil. Kerana muqabilul haqaiq. Habis. Kalau hak wajib, dia wajib syarak. Kalau hak tu, hak maksiat tu, dia jadi haru. Haru? Haru. Allah Ta'ala menyiksa. Tu kata tadi, harus pada akal, harus pada syarak. Syarak sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut, dia akan menyiksakan orang fasik. Dari sudut akal pun harus. Dari sudut Allah Ta'ala bebas untuk menyiksa dan tidak. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak menyiksa dia, bahkan mengampuni dia, itu satu kelebihan. Dia boleh bercanggah, tak ada masalah. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah janji dari sudut memberikan pahala pada orang taat, itu harus pada akal, tapi wajib pada syarak, kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau menyalahi dia, maka seolah-olah Allah Ta'ala ada kekurangan. Kekurangan itu mustahil. Gitu. Jadi harus pada akal, Allah Ta'ala beri pahala pada orang mukmin, orang yang ibadat. Tapi dari sudut nisbah syarak, wajib. Wajib pada akal, sebab wajib pada syarak. Dia panggil wajib aridhi. Sebab apa? Sebab dijanji dalam Quran ada. Jadi benda tu dari sudut hukum akal harus, tapi tak berlaku dah. Yang berlaku je dapat pahala. Kalau tilik janji tu, janji balasan tu, seksa, dia jadi wajib tu. Wajib syarak kau. Dah, tak wajib syarak, dia harus. Sebab tu dia kata, sebab apa tak jadi wajib? Kalau tak jadi wajib, maknanya Allah Ta'ala tak boleh ampun lah. Mesti masuk syurga, mesti masuk neraka gitu. Tak ada lah keampunan orang mukmin. Kira beza untuk maksiat lah. Hak syurga tu memang wajib syarak lah. Kira beza dia hak ni, hak maksiat ni. Maksiat, kalau mukmin yang maksiat, tak wajib untuk Allah Ta'ala masukkan neraka. Kalau kata wajib, mana tak ada keampunan Allah Ta'ala situ. Lepas tu dalam fiqh kata, kalau orang yang mati dalam keadaan maksiat, kalau dia tak dapat keampunan Allah Ta'ala, masuk neraka. Kalau dapat keampunan Allah Ta'ala, masuk syurga. Kalau kita kata wajib pada akal mesti masukkan dalam neraka, maknanya kita sudah menghilangkan keampunan Allah Ta'ala pada orang mukmin lah. Dan jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah kata mesti masukkan orang tu dalam neraka. Jadi Mu'tazilah kita. Tapi pun guna dalil. Kalau wajib aridhi ada ayat Quran ada. Wajib aridhi dia harus pada akal. Dia tak lagi wajib pada akal. Kalau Mu'tazilah wajib pada akal. Dia tak kata wajib aridhi, dia kata wajib pada akal. Dia kata begitu. Dia kata wajib pada akal ke wajib aridhi. Setiap aridhi, wajib aridhi ke harus aridhi ke mustahil aridhi, masuk bawah harus zati. Kalau Mu'tazilah dia kata wajib zati bukan wajib aridhi. Kau mustahil. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa amma ar-rusulu وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدق فاعل bagi يجب والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه بتبليغ ما. Maksudnya, dan ada pun sekalian Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah sendiri umumlah, bukan Rasul Muhammad je. Maka wajib bagi zat mereka itu Rasul. 3 perkara. Yang ini tak termasuk fatanah. Kenapa tak termasuk fatanah? Sa'i Syekh Ahmad sebut, kerana melazimi tabligh. Kerana orang yang nak menyampaikan ini mesti orang cerdik. Pertamanya benar. Dan kedua kepercayaan. Itu amanah. Benar itu sidqun. Dan ketiga menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu Rasul. Dengan menyampaikan, dia menyampaikan barang. Bagi segala makhluk. Sekalian makhluk. Jadi benda yang disampaikan Allah Ta'ala pada Rasul ni ada 3. Pertamanya yang wajib sampai. Yang keduanya diberi pilihan untuk sampai. Yang ketiganya haram untuk sampai. Jadi yang wajib sampai ni memang mereka akan buatlah. Tidak akan khianat. Dan inilah apa? Iaitu sifat-sifat kerasulan ni. Bahagi yang kedua. Ayat ni bahagi yang kedua daripada 2. Iaitu ketuhanan dan kenabian. Setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal bahagi yang kedua ni.
Dan iaitu bahagi yang kedua, ta'alluq, yakni berkaitnya sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam. Contoh. Dan iaitu ta'alluq sekalian Rasul. Benda yang berkait dengan Rasul itu ialah barang yang wajib pada hak mereka itu Rasul, dan barang yang mustahil pada hak mereka itu Rasul, dan barang yang harus pada hak mereka itu Rasul. Tiga-tiga tu sabit wajib belajar. Sama ada mukallaf, orang yang ada tanggungjawab, suami ataupun bapa ataupun ibu tu wajib atas anak, penghulu wajib atas hamba, orang yang dikhidmat kepada orang yang berkhidmat. Maka wajib bagi zat mereka itu Rasul. 3 sifat ni yang tahu secara tafsil. Adapun sifat mereka secara umum tak ada terhingga juga macam Tuhan. Dan yang pertama juga sidqun, arti sidqun benar pada sekalian barang yang menyampaikan mereka itu Rasul daripada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala dia sampaikan semua betul belaka, tak pernah bohong. Walaupun melawak sekalipun dia tetap betul. Lagi muafakat bagi barang yang pada Allah Ta'ala, yakni muafakat pada realiti, muafakat fi ilmillah istilah dia, atau muafakat fi nafsil amri, muafakat fil waqi', muafakat fi lauhil mahfuz. Itu. Dan yang kedua, hilang. Dan yang kedua, amanah. Arti amanah, kepercayaan mereka itu Rasul daripada segala yang haram dan segala yang makruh, dan juga segala yang khilaful aula. Situ dia tak tulis. Khilaful aula pun Nabi tak buat. Itu disebut dalam Fathul Majid. Itu amanah. Amanah dengan mana? Tak buat benda haram, tak buat benda makruh, tak buat benda khilaful aula. Noktah. Maka sekalian mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam terpelihara daripada dosa besar dan kecil. Bahkan dalam Hasyiah Sawi menyebutkan siapa yang mengiktikadkan Nabi Adam itu berbuat dosa walaupun kecil, hukum dia kafir. Pada ketika lupa dan ketika sahaja sebelum dan ketika sahaja, jadi sahajalah, jadi sengaja buat, bukan lupa. Sama ada sengaja ataupun terlupa, dia terpelihara daripada dosa dan dosa besar dan dosa kecil. Contoh Nabi Adam AS, dia makan buah khuldi, turun ke dunia. Adakah dia dosa? Tak dosa. Jadi ulama takwil macam-macam, 20 lebih takwilan. Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah sebut dalam kitab tafsir dia, antaranya ialah Nabi Adam AS diberitahu oleh iblis, yang mana iblis masuk dalam mulut ular tu pun masuk dalam syurga, buka mulut ular tu nampak iblis kata Allah Ta'ala suruh makan buah khuldi. Maka bila kata Allah Ta'ala suruh makan, dia ni orang yang paling taat dengan Allah Ta'ala, jadi dia pun makanlah. Rupanya tertipu dengan iblis. Maka dia pun turunlah ke dunia. Itu antara takwilannya. Sebelum lagi dia Rasul, jadi Rasul. Atau kemudian jadi Rasul. Sama ada sebelum jadi Rasul atau selepas jadi Rasul, dia terpelihara pada dosa kecil, dosa besar. Jadi perkara-perkara pelik yang terjadi sebelum jadi Rasul ialah irhas nama ni. Perkara-perkara yang pelik yang berlaku selepas jadi Rasul, mukjizat. Dan ketiganya tabligh, arti tabligh menyampaikan mereka itu Rasul bagi sekalian makhluk akan sekalian barang yang menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu Rasul dengan menyampaikan barang kepada sekalian makhluk. Itu tabligh, yakni tablighu ma umiru bi tablighihi. Jadi tidak kenalah orang kata semua Allah Ta'ala, semua Rasul dah sampai dah. Ada benda yang Rasul tak sampai. Ada benda yang Allah Ta'ala yang Rasul sampaikan kepada sahabat tertentu sahaja, bukan kepada umat. Jadi bukan semua Rasul sampai kepada umat belaka dah. Ada yang tak sampai langsung kerana diharamkan atas Nabi untuk sampaikan. Ada yang sampai tapi sampai pada orang tertentu sahaja, sahabat tertentu sahaja, bukan untuk umat seluruhnya. Dan tiada menyembunyi mereka itu Rasul daripada yang disuruh akan sedikit jua pun. Tidak akan disembunyikan benda yang disuruh sampai sedikit jua pun. Jadi sedikit jua daripada maklumat yang perlu disampaikan, dia tidak sembunyi. Ketahui olehmu, hei talib, wahai pelajar, bahawasanya murad, yakni perkara dikehendaki dengan wajib bagi sekalian Rasulullah bersifat dengan tabligh. Ketahui olehmu, hei talib, bahawa murad dengan wajib bagi sekalian Rasulullah
bersifat dengan tabligh dan amanah itu. Okey. Ketahui olehmu bahawasanya talib, bahawa murad perkara dikehendaki dengan wajib bagi sekalian rasul bersifat dengan tabligh dan amanah itu ialah barang yang tercapai kepada wajib akli dan wajib syar'i. Noktah. Makna perkara yang bersangkutan dengan tabligh dan juga amanah, dia wajib dua. Pertama wajib akli, kedua wajib syar'i. Wajib akli, di sebuah akal kita mikir kata mesti Rasul ini menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Mesti mereka ini tidak melakukan perkara-perkara haram, perkara-perkara makruh, perkara-perkara khilaful aula. Begitu juga dari sudut syarak. Dari sudut syarak pun mereka wajib menyampaikan. Kalau tak sampaikan, hukumnya dosa. Mereka wajib buat perkara wajib dan juga menuntun umat kepada perkara sunat. Tidak boleh buat perkara haram, makruh dan juga khilaful aula. Itu dari sudut wajib syarak. Dan adapun pada sidqun, benar, maka jika ta'aluk ia sidik kepada risalah, maka iaitu kalau bertakluk dengan risalah kerasulan, iaitu wajib akli saja. Dan jika ta'aluk ia sidqun kepada bukannya risalah, kepada yang bukannya risalah, yakni selain daripada risalah, yang bukan dari sudut kerasulan, maka iaitu wajib syar'i. Dari sudut kerasulan, kita tak boleh terima kata Rasul bohong, tak boleh. Nak menunjukkan kerasulan dia, mesti tak terima pada akal, mesti dia kena benar. Selain daripada kerasulan, dari sudut melawak bukan kaitan dengan kerasulan. Dia benar juga, benar pada mana? Syarak. Dengan makna tak boleh tipu dosa. Tapi berlaku tak dosa, tak berlaku dosa. Itu wajib syar'i. Itu beza wajib syar'i dengan wajib akli. Wajib syar'i nisbah dosa-dosa pahala wajib tu. Nisbah wajib akli dengan makna mesti kita terima dia begitu, tak boleh lain. Mesti kita terima dia itu benar pada kerasulan dia. Dari sudut pengakuan dia tentang mukjizat, itu berkaitan kerasulan, itu wajib akli. Yang selain daripada berkaitan kerasulan, itu wajib syar'i dengan makna wajib atas dia. Dia tu betul, benar. Kalau cakap benar, mana dapat pahala Nabi tu. Itu wajib syar'i. Faidatun, ini satu faedah. Bahawasanya sya'an sekalian Rasulullah itu wajib bersifat mereka itu sekalian Rasulullah pada yang lain daripada tiga ini akan sekalian sifat kamalat, sifat kesempurnaan juga yang tiada baginya bagi sifat kamalat terhingga. Dia macam Tuhan lah, cuma Tuhan tu sifat ketuhanan, ni sifat kemanusiaan lah. Dan berkesudahan, ini yang tiada baginya terhingga dan berkesudahan, itu atau muradih. Tetapi yang demikian bersifatnya Rasul dengan segala sifat kamalat atas sekira-kira kamalat yang baru, bukan kamalat yang qadim. Kamalat yang qadim Allah Ta'ala. Dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui yang demikian itu. Demikian kata Nabi dan Rasul bersifat dengan sifat kamalat yang tiada kesudahan. Tetapi atas jalan perhimpunan, atas jalan ijmali, bukan tafsiri. Kalau tafsiri sampai mati pun tak habislah fardu ain tu. Wallahul muwaffiqu a'lam. Mana? Ada soalan? Wallahul muwaffiqu a'lam. Bermula Allah Ta'ala yang beri taufik itu ialah yang maha mengetahui. Habis bab sifat Rasul yang wajib. Kemudian mari hak mustahil pula. Wa yastahilu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu addalu hadhihi as-sifati wa hiya al-kadhibu wal khiyanatu bi fi'li shay'in mimma naha anhu tahrimun aw karahatun wa kitmanu syai'in mimma umiru bi tablighihi lil khalqi. Kemudian dan yang mustahil bagi zat mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Segala lawan sifat yang tiga itu mustahil. Mana? Yang pertama dusta dan yang kedua khianat. Khianat tu lagu mana? Taswir. Bermula khianat itu adalah ia dengan berbuat sesuatu daripada barang yang ditegahkan daripada seseorang Rasul tu akan sebagai tegah yang haram. Akan sebagai tegah yang haram dan tegah yang makruh. Tambah satu lagi, yakni tegah yang khilaful aula pun sama juga. Adapun benda harus, Nabi dan Rasul-Rasul tak buat juga. Kerana benda yang harus tu akan jadi sunat kerana dengan niat. Sekurang-kurang niat ialah untuk menunjukkan kepada umat bahawasanya ni harus. Itu dapat pahala sunat tu.
Dan yang ketiganya menyembunyi sesuatu daripada barang yang disuruhkan mereka itu Rasul dengan menyampaikan barang bagi segala makhluk. Itu pun mustahil. Menyembunyikan benda yang mewajibkan Allah Ta'ala suruh sampaikan, itu mustahil. Tapi kalau menyembunyikan benda yang Allah Ta'ala beri pilihan untuk sampai ataupun tidak, itu tidak mustahil, itu harus. Dan inilah sifat mustahil bagi Rasul ni. Bahagi yang kedua daripada bahagi yang ketiga. Bahagi yang ketiga apa dia? Iaitu wajib pada akal tentang Rasul, mustahil pada akal tentang Rasul, dan harus pada akal tentang Rasul. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal dia, mengenal tiga bahagi itu. Bagi zat sekala Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Tapi itu kata dia daripada bahagi yang ketiga. Muradnya daripada tiga bahagi ilah. Perkara yang dikehendaki dengan bahagi yang ketiga tu, muradnya ialah daripada tiga bahagilah. Tiga bahagi apa? Iaitu wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal bagi Rasul. Dan iaitu bahagi yang kedua ni, barang yang mustahil bagi zat mereka itu Rasul. Dan iaitu benda yang mustahil bagi zat Rasul, tiga pula. Tiga lah. Seperti mana dihuraikan dalam matan Ummul Barahin tu. Pertamanya kadzib. Arti kadzib, ketiadaan muafakat khabar mereka itu Rasul bagi barang yang pada Allah Ta'ala. Noktah. Dan iaitu kadzib itu lawan bagi sidqun, lawan bagi benar. Jadi kadzib ini ketiadaan muafakat khabar mereka itu bagi barang yang pada Allah Ta'ala. Barang yang pada Allah Ta'ala ni diterjemah daripada fi ilmillah. Itu merujuk pada waqi'. Fi ilmillah, fi lauhil mahfuz, fil waqi', fil kharij. Itu semua makna sama. Jadi mereka memberitahu perkara yang tidak betul, kadzib. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Dia kalau kadzib sidqun dengan haqqun ada beza. Macam batil dengan kadzib. Sidqun dengan kadzib ini nisbah kita tengok cakapan dia dulu, kemudian tengok waqi'. Rasul cakap Mekah di Kaabah, Kaabah di Mekah, contoh. Kita dengar dia cakap dulu. Kita pergi Mekah, sungguhlah Mekah tu, Kaabah tu di Mekah. Tu dia panggil sidqun. Dia tengok orang cakap dulu, kemudian dia tengok pada realiti, tu dia panggil sidqun. Kalau berbeza, dia panggil kadzib. Berbeza dengan haqqun dengan batil. Haqqun dengan batil ni, dia tengok dulu waqi'. Dia pergi dulu kat Mekah dulu. Tengok ada Kaabah. Lepas tu dia dengar orang cakap Kaabah tu di Mekah. Tu dia panggil haqqun. Cakapan dia itu haqqun, betul. Kalau salah, dia panggil batilun. Tu beza dia. Jadi kalau kata sidqun dengan kadzib ni, nisbah tengok dia bercakap dulu, kemudian tengok waqi'. Kalau haqqun dengan batil tu, dia tengok waqi' dulu, baru tengok orang cakap betul ataupun tidak. Kalau betul, haqqun. Kalau salah, batilun. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, lawan sidqun. Dan keduanya khianah. Dan iaitu khianah, lawan amanah. Amanah itulah, iaitu membuat perkara yang wajib dan sunat. Khianah, yakni amanah dengan mana tidak melakukan perkara haram, makruh dan khilaful aula. Khianat mana melakukan sebaliknya. Seolah-olah makruh, haram dan khilaful aula jadi sunnah Nabi pula. Tak dia. Dan ketiga, kitman, iaitu menyembunyikan sesuatu. Dan iaitu kitman, lawan tabligh. Wallahu a'lam. Habis. Itu sifat yang mustahil. Masuk sifat yang harus. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu ma huwa minal a'radil bashariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimil aliyati kal maradi wa nahwihi wa nahwil marad. Dan harus bagi zat, yakni harus pada akal bagi zat mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam, barang yang ia barang daripada kelakuan anak Adam yang tiada membawa tu
Tiada membawa kepada kekurangan pada martabat, yakni pangkat mereka itu rasul yang maha tinggi, seperti sakit dan seumpama sakit. Jadi sakit pun ada martabat dia. Kalau sakit itu sehingga menyebabkan orang lari, itu tidak boleh, mustahil. Sakit yang menyebabkan orang masih dekat dengan dia, itu harus. Apa-apa sahaja a'rad basyariah yang menyebabkan dia jatuh maruah, mustahil. Apa-apa a'rad sifat manusia yang menyebabkan tidak jatuh maruah, harus. Dan inilah mana harus pada akal ni. Bahagi yang ketiga daripada tiga bahagi ni, yakni wajib, mustahil, harus. Ini yang ketiga. Yang dituntut mengetahui bagi zat sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, yakni akan seseorang. Dan iaitu bahagi yang ketiga tu, barang yang harus bagi zat mereka itu Rasul. Noktah. Habis. Maka keluar dengan a'rad itu segala sifat ketuhanan. Jadi a'rad tu jadi sifat yang baru. Keluar sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ni dia qadim. Dia tidak a'rad, dia panggil sifat, dia tidak panggil a'rad. Maka tiada harus atas sekalian Rasul bersifat dengan yang demikian itu, demikian sifat ketuhanan. Tidak harus makna mustahil. Bukan tidak harus ni makna haram, kan? Mustahil Rasul itu bersifat ketuhanan. Maka sebab itu Nabi Muhammad kata sallallahu alaihi wasallam, jangan memuji aku sampai tahap seperti Nabi Isa, yang mereka Nasara memuji Isa sampai tahap ketuhanan. Aku bukan Tuhan. Maka tiada harus atas ketuhanan. Kerana bahawasanya sya'an sekalian Rasul itu baharu, bukannya qadim, dan yang baharu itu tiada bersifat ia baharu dengan yang qadim, kerana tidak tertanggung sifat yang qadim pada zat yang baharu. Kalau zat yang baharu sifat dia qadim, makna sifat ada dulu baru zat ada. Tak ada. Dah sifat tu duduk mana? Sifat tu ada di zat. Tidak boleh dia itu membawa diri sendiri macam zat. Maka dan keluar dengan basyariah itu segala sifat malaikat. Kerana sifat malaikat bukan basyariah. Dia malaikat. Malaikat ni tidak berakal, tidak bernafsu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kahwin. Lagu mana? Jadi dia bukan a'rad basyariah. Seperti bukan mereka itu rasul laki-laki. Dah. Dan bukan perempuan, ataupun seperti bukan mereka itu, betul lah, rasul laki-laki dan bukan perempuan. Kalau bukan laki bukan perempuan tu sifat malaikat, bukan sifat makhluk, bukan sifat manusia. Maka bahawasanya tiada harus atas mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tiada harus ini makna mustahil. Dan keluar dengan yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang maha tinggi itu, keluar oleh barang. Barang tu fa'il. Oleh barang yang ditenggahkan daripadanya barang. Seperti dusta. Itu tak boleh. Jadi itu menjatuhkan maruah dia. Bahkan dusta ni pula haram syar'i. Dan kufur. Itu lagi lah. Dan lainnya daripada keduanya, dusta dan kufur. Seperti buta dan sopak dan budak. Budak ni kebudak-budakan. Budak sini bersifat dengan sifat kebudak-budakan. Nampak macam lekeh lah. Dah besar dah tapi macam tak memayis. Adapun bala Nabi Allah Ayub alaihi salam dan buta Nabi Allah Yaqub alaihi salam, maka iaitu bala Nabi Ayub dan buta Yaqub, datang keduanya, buta Yaqub dan bala Nabi Ayub tu pada kedua Nabi Allah itu kemudian, ini selepas daripada sudah mengikut sekalian umat keduanya, Yaqub dan Ayub. Dan iaitu tiada mengapa. Takdir dia. Jadi Nabi Ayub yang kita nampak penyakit teruk-teruk tu, Nabi Yaqub kena buta tu, macam mana? Kan kita kata mustahil dia bersifat dengan sifat manusia yang menyebabkan orang lari. Kekurangan yang menghilangkan martabat dia sebagai orang Rasul. Jadi penyakit yang teruk yang berlaku pada Nabi Ayub dan juga butanya Nabi Yaqub tu seolah-olah itu menjatuhkan martabat Rasul, ataupun penyakit itu boleh menyebabkan lari manusia. Jadi macam mana? Tafsir yang pertamanya, perkara tersebut berlaku selepas orang dah ikut dia belaka dah. Maka tak ada masalah. Dan hanya sahaja yang mustahil pada hak Rasul itu, tatkala menyuruh ia Rasul kepada umatnya Rasul, sebelum lagi mereka itu umat mengikut akan dia akan Rasul. Jadi kalau yang buta dan sakit teruk Nabi Ayub itu berlaku sebelum orang ikut dia, itu mustahil. Sebab orang tidak boleh lari daripada Rasul bila ketika mana dia sedang menyampaikan risalahnya.
Atau dikata pada Nabi Ayub itu kudir, bukannya luka besar, bukannya hak seperti mana keluar cacing tu dak, kudir saja. Kudir ni biasalah. Seperti dakwa orang Arab. Seperti ni luka besar ni seperti dakwa orang awam. Orang awam kata, oh Nabi Ayub ni ada luka besar-besar sampai keluar cacing contohnya. Oh tak, sebenarnya kudir saja. Kudir ni tidak mencacatkan Nabi Ayub sehingga menghilangkan martabat dia dan sehingga orang lari pada dia. Dan pada Nabi Allah Yaqub itu terselaput biji matanya. Terselaput biji matanya, biji mata Nabi Ayub. Disebabkan itulah dia buta, selaput tebal. Dengan tahik mata Nabi Yaqub. Sebab apa? Kerana menangis, kerana kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan sebab hilang anaknya, anak Yaqub, iaitu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Habis. Itu takdir untuk penyakit Rasul Nabi Yaqub dan Nabi Ayub. Dan memisalkan, yakni membuat contoh yang empunya karangan ini, iaitu Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, akan perkara yang harus pada hak mereka itu, apa dia? Sakit dan seumpama itu berkahwin. Seumpama sakit, iaitu berkahwin. Itu harus pada Rasul. Dan makan, itu harus pada Rasul. Dan minum. Maka sebab itu kita boleh mengikuti contoh mereka makan dan minum. Nabi SAW makan dalam keadaan, contohnya duduk dalam keadaan lutut kanan berdiri. Contoh lutut kanan berdiri gini. Supaya apa? Supaya kita makan dalam keadaan tidak selesa, supaya cepat habis makan. Kalau makan dalam keadaan selesa, seperti bersila, itu makruh. Dia duduk seperti macam duduk orang tabligh tu. Dia makan tu. Tu sunnah tu. Sunnah duduk cara makan Nabi SAW. Ataupun duduk makan tu, kaki kita dua tu letak gitu. Kita makan dalam keadaan gini ya. Dalam keadaan kaki kita dua gitu. Rapat gitu. Macam orang nak tasyahud, macam orang duduk tasyahud, duduk antara dua tasyahud yang menegakkan dua-dua kaki dia tu. Itu makan dalam keadaan gitu. Itu pun boleh juga. Itu dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dan lain daripada tersebut itu daripada yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu Rasul yang tinggi. Itu sifat bagi martabat mereka yang tinggi. Jadi apa-apa saja sifat dan a'rad basyariah yang tidak mencacatkan marwah dan martabat mereka sebagai seorang Rasul, itu boleh dan harus pada hak Rasul. Amma burhanu wujubi sidqihim, masuk dalil pula. Alaihimus salatu wassalamu fali'annahum ay fadhahirun li'annahum law lam yasduku la lazimal kadhibu fi khabarihi ta'ala litasdiqillahi ta'ala bil mu'jizati an-nazilati manzilata qawlihi ta'ala sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu 'anni. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ada soalan? Ada soalan? Malam ni pukul lepas isyak. Malam ni lepas isyak, insya-Allah taala. Soalan? Nabi apa? Tu lepas dakwah dah. Tak ada apa lagi tu. Dia masuk sini kau lepas orang ikut tu lepas jadi Rasul lah. Lepas jadi Rasul dan orang dah ikut dah, dia pun ada penyakit. Kalau Nabi Yunus tu lari tak ada masalah. Boleh ulang semula hak dan batil. Okey. Kadhib dengan sidkun dan kadhib itu nisbah kita tengok dia cakap, kemudian tengok realiti. Contoh, orang cakap kita dengar. Orang cakap apa? Kaabah itu di Mekah. Kalau kita pun pergi Mekah, betul sungguh ada kat Mekah. Maka cakapan tu dia panggil sidkun. Kalau sebaliknya, kadhib. Kalau hak dan batil pula, kita tengok realiti dulu. Kita pergi Mekah dulu. Tengok, Kaabah di Mekah. Lepas tu kita dengar orang cakap, Kaabah tu di Mekah. Cakapan dia itu hakun. Betul. Itu beza antara hakun dengan sidkun dan batil dengan kadhib.
Lari. Oh, cerak. Ha? Takkan tak ada. Macam pelik macam ada. Entarkan. Ha? Tak ada? Ya betul tak ada. Ha? Tak? Ada tu, ada benda dia tak terlepas. Ha? Ada? Rela? Ha? Hello. Rela lain. Esok ada kasih nikah. Hari Senin dah khotar ni. Esok datang dah. Tak tahu. Senin khotar. Tengok ni macam cerita. Kita. Yang lagi dia cerita pasal Belanda masuk Indonesia. Dia memurtadkan orang Indonesia. Dia cerita, dia pelik. Dia cerita pasal Ibnu Arabi. Haram baca kitab-kitab dia. Itu. Kalau tak ada apa lah ni kalau dah mari Rasul ni. Dia cari bahas bab kalimah syahadah habis lah. Dia mari tambah-tambah tasawuf gitu ya. Fadilah ada ni. Faid ada. Oh ya. Macam amalan. Ombemu. Dah takut Lain. Ada. Amalan dia nak yang ada. Ha? Tak baca faidah dia kot amalan tepi bismillah tak. Oh, tak ada. Nanya. Hidayah tak ada. Wallahu a'lam. Fahisyah jangan lambat pula. Dapat banyak sikit. Fahisyah tu. Bismillah. Mari oi. Bismillah tu ada sini. Mah. Wallahu a'lam. Jumpa pula lepas isyak insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.